Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikhu asy-syarihu Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wal khabathu wal khabathu fil lughati ma yustaqdharu wa fil syar'i mustaqdharun yamna'u min sihhati as-salati haitsu la murakhkhisa ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط كبول غيره من غير نهو الكلب والمغلظ كبول نحو الكلب فإنما تعين الماء في رفع الحدث فإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المائدة والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد. حين بال الصبي في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب كما مر. Ini kalau kita sempat baca, kita baca. Okey, baik. Jadi ni cerita mengenai air. Air ni kaitannya apa dia? Kaitannya ialah dengan najis dan dengan hadas. Apa kaitan najis dengan hadas ni? Kaitannya ialah dua-dua ini hadas dan najis itu dia menghalang daripada sahnya sembahyang. Menghalang daripada sahnya sembahyang. Maknanya seafdal ibadat ibadat. Jadi oleh kerana itu kita pun mesti cari jalan bagaimanakah untuk membersihkan diri daripada hadas dan bersihkan diri daripada najis. Begitu. Jadi tajuk itu ialah tajuk sembahyang. Itu segi susunan ilmu panggil ilmu fiqh mendahulukan ibadat. Dan seafdal ibadat itu ialah sembahyang. Sebab afdal ialah sembahyang. Itu kerana berdasar kepada hadis Nabi SAW tentang 5 ibadah yang utama itu yang dipanggil rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa iqamis solah. Itu baru ada sembahyang. Jadi disebut sembahyang selepas daripada syahadat. Maka sembahyang diutamakan. Baik. Jadi kenapakah didahului dengan taharah? Kerana taharah itu adalah merupakan wasilah untuk mengesahkan sembahyang. Kalau tidak suci, maka tidak sah sembahyang. Kemudian bagaimanakah nak bersuci? Maka ini bagaimanakah wasilatul taharah? Dipanggil wasilatul at-taharah. Taharah itu sendiri adalah merupakan at-tuhuru at-tuhuru miftahus salat. Miftahus salat, miftahu as-salatu at-tuhur, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nama ni, kunci pada sembahyang itu ialah bersuci, kesucian ataupun bersuci itu. Jadi untuk membolehkan kita bersuci, maka dia dengan air. Maka ni datang dengan cerita tentang air. Jadi sebelum datang cerita tentang air ni nak buat apa? Jadi terbalik betul lah. Air ni tujuannya ialah untuk membersihkan najis ataupun menghilangkan hadas. Jadi alang-alang sebut najis dengan hadas, ini dua perkara. Maka najis dengan hadas. Baik. Didatangkan dulu istilah dia. Apakah tasawur? Kita pun kena ada tasawur, gambaran. Apakah yang dikatakan najis dan hadas itu dia menghalang daripada sah sembahyang. Maka apakah yang dikatakan najis? Apakah yang dikatakan hadas? Maka dulu kita sudah selesai bincang tentang hadas dari segi ta'rif dia. Jadi hari ini disambung tentang ta'rif najis. Kalau ikutnya najis dia akan bincang kemudian nanti, ketika bahas tentang tajuk najis lah. Tapi oleh kerana ada juga kaitannya di sini, maka diberikan dahulu gambaran awal. Begitu juga dengan hadas. Jadi patutnya ada di tempat nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Itu ada hadas kecil, tapi didahulukan di sini untuk dapat gambaran gambaran air itu dia menyucikan dua perkara. Jadi kita gambarkan dulu, buat gambaran dulu apakah itu hadas dan apakah itu najis. Jadi baik, hari ini kita sambung tentang najis. Najis. Wal khabathu, wal khabath ni bermakna an-najas. An-najasu. Wal khabathu. Jadi khabath ni ialah benda yang kotor, benda yang kotor. Itu dari segi istilah khabath. An-najas, itu najis dipanggil. Jadi najis pun benda yang kotor. Jadi an-najas dari segi bahasa pun ada makna sama lah, lebih kurang. Okey. Jadi al-khubthu, khubthun, itu khabutha yakhbuthu, khubthan, wa khabathatan. Jadi khubthun itu adalah masdar. Jadi khabath itu benda, ismun. Dia adalah satu benda yang bersifat kotor tadilah. Satu benda yang kotor, bukan sifat benda itu. Itu al-khabath. Tapi orang yang bersifat dengan kotor itu dipanggil khabith. Orang yang mulut dia tak elok ataupun perangai dia tak elok dipanggil al-khabith. Orang yang jahat, orang yang kotor, itu panggil kotor. Al-khubthu itu kekotoran, dipanggil satu kejelekan. Macam bunyi macam jelek ni biasa ada di dalam kita pun pakai jelek, kejelekan, jelek. Tak elok lah maknanya, tak elok. Itu asal makna al-khabath, al-khabath. Itu makna khabath. Khabath bermakna an-najas. Bila pula jadi najis, najisun, itu dipanggil sifat. Itu sifat. Begitu juga dengan al-khabith tadi lah. Najis sama juga dengan khabith. Najas itu benda, ismu. Ismu. An-najasah itu masdar. An-najasah itu masdar. Khubthun itu masdar. Itu satu kefahaman tentang kekotoran ataupun kenajisan. Sesuatu benda yang najis, benda itu ismun, maka dipanggil najasun. Benda itu adalah najis, najasun. Dan juga orang panggil najasun wa khabathun. Khabathun.
Okey, benda itu kalau kita digunakan dia sebagai sifat najisun. Najisun. Al-ma'u an-najis. Contohnya air yang bernama ni kenajisan, bersifat dengan najis. Sudah ada unsur kenajisan padanya, itu contohnya. Apa nama ni, itu dipanggil an-najis. An-najas, an-najas itu benda. Jadi itu cara baris dia lah, lebih kurang. Baik. Wal khabatu fil lughati ma yustaqdaru, apa yang apa nama ni disifatkan, diberi sifat sebagai kotor. Ma yustaqdar, apa yang disifatkan sebagai kotor, kotor. Ittasafa bil qadar, maknanya di sini bukan talabul qadar, bermakna ittasafa, bersifat dengan istafa'ala, dengan makna orang panggil apa nama, ittasafa bihi. Baik. Bersifat dengan fa'il tadi, bersifat dengan fa'il kotor, sesuatu yang kotor. Ma yustaqdaru, apa yang dipandang kotor, itu dipanggil najis, itu dipanggil khabath di dalam bahasa Arab. Sini sebut khabath lah, makna dia an-najas sama. Okey. Jadi ada al-hadath wal khabath. Jadi tujuan disebut tu begitu kerana huruf tha itu dia sama, jadi dia menghasilkan bunyi yang sama. Bunyi itu dipanggil apa? Kita panggil dalam balaghah dipanggil apa nama ni, as-saj'u. As-saj'u. Makna as-saj'u? As-saj'u maknanya ada bunyi sajak, ada bunyi belakang ni bunyi sama. Al-hadatsu wal khabathu. Kalau kata al-hadatsu wan najasu, ada bunyi sama juga tapi tidak setepat. Itu sebabnya makhraj ni dekat lebih kurang saja. Al-khabath dengan an-najas, an-najas, al-khabath, an-najas, gitu. Al-khabath dengan an-najas pun boleh juga, tapi nak bagi sedap sama terus. Jadi macam idgham mutaqaribain juga dengan idgham mutajanisain. Jadi ni sama semua sekali, makhraj pun sama, sifat pun sama. Itu sebab digunakan al-khabath tu, maknanya dia ambil berat, ambil cakna dari segi bahasa. Samalah wan najasu fil lughati ma yustaqdar, apa yang dipandang, apa yang bersifat dengan kotor, apa yang disifatkan sebagai kotor. Itu maknanya. Itu dari segi bahasa. Jadi ada dalam hadis Nabi SAW, apabila kita masuk dalam tandas, maka kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith. Itu bukan minal khubuthi, bukan minal khubuthi, bukan minal khabathi. Bukan minal khabath juga. Minal khabath bermakna daripada apa yang kotor. Minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung daripada al-khubuth wal khaba'ith. Makna al-khubuth. Jadi khubuth di situ ialah perkataan jamak. Khabith. Daripada khubutha dengan makna yang berperangai, yang bersifat dengan kotor. Maknanya sini yang jahat. Kotor itu termasuk dari segi yang tak nampaknya, kotor juga itu jahat. Jahat yang batin. Kita lah bahasa Melayu panggil jahat yang batin. Dia orang jahat, panggil khabith. Tadilah, khabith, sifat. Dia khabith ialah orang yang berperangai buruk. Khabith, jamak dia khubuth. Itu jamak dia bagi yang muzakkar, khubuth. Kemudian orang yang berperangai buruk yang perempuan ialah khabithah. Khabithah, itu khabith, khabithun lelaki, khabithah perempuan. Tapi jamak dia bukan khabithat pun boleh, tapi sini jamak dia masyhurnya disebut dalam kamus, khabith, khabithah, jamak dia ialah khaba'ith. Ialah khaba'ith, maknanya orang yang berperangai tak elok bagi perempuan yang ramai. Aku berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang berperangai tak elok, lelaki dan perempuan. Itu maknanya. Kemudian datang dalam syarah hadis menyebutkan yang dimaksudkan dengan al-khubuth ialah malaikat. Ialah malaikat. Ialah orang panggil syaitan. Ialah syaitan. Jadi syaitan.
Dan juga khaba'ith itu pun syaitan. Ada syaitan jantan, ada syaitan betina di dalam tandas. Antaranya mewas-waskan kita dan macam-macam lagi. Itu maknanya kita berlindung dengan Allah Ta'ala oleh kerana kita ni nak masuk ke dalam tandas pada keperluan. Tempat itu tempat yang tak elok begitu, syaitan pun sukalah. Itu dipanggil rumah dia. Rumah dia suka sangat. Kita pergi rumah Allah Ta'ala. Dia panggil rumah itu kerana kita selesa sebab dia di situ lah. Selesa. Itu akhirnya balik ke rumah. Jadi syaitan itu balik ke mana? Balik antaranya tempat yang dia suka ialah tempat di tandas. Itu tandas. Jadi minal khubuthi. Itu baca minal khubuthi. Jangan baca minal khabathi. Itu khubuth. Bermakna jam'u khabithun. Khaba'ith jam'u khabithah. Itu dari segi doa masuk tandas. Masuk tandas. Baik. Wal khabathu fi syar'i yani fil istilah inda al-fuqaha, ini maknanya mustaqdarun yamna'u min sihhati salati min sihhati salati haitsu la murakhkhisa. Itu benda kotor yang menghalang daripada sahnya sembahyang. Sekira-kiranya tiada benda yang memberikan rukhsah memberikan rukhsah daripada sah sembahyang itu. Rukhsah itu rukhsah pada sah sembahyang. Rukhsah la murakhsah maknanya yang tidak ada yang memberi rukhsah pada sahnya sembahyangnya gitu. Jadi kotor ini ada kotor pada bahasa seperti kotor hingus. Dia kotor lah. Kalau ada di sini dia kotor lah. Kotor. Tetapi kotor itu dari segi adab. Dari segi adab, dari segi bahasa. Ada orang rasa kotor. Tapi kalau sembahyang sah. Sembahyang ada hingus. Penuh baju ni, hingus. Tak hidung ke contoh. Kotor lah kita saya orang ni tu. Sembahyang tak hidung penuh contohnya. Walaupun begitu sah sembahyang ni kerana apa? Kerana hingus itu tidak dikira sebagai najis pada syarak. Pada pertimbangan syarak tidak. Jadi maka boleh bersembahyang dengan dia, tapi eloknya tidak. Jadi nak pergi sembahyang ni berhias. Berhias. Sembahyang itu berhias antaranya dengan kebersihan tadilah. Bersih. Yang pada bersih pada najis, bersih pada yang lain. Dengan wangi-wangian dan seumpama. Itu perkara sunat pada sembahyang. Tapi daripada sah lah. Gitu ya. Jadi hingus itu tidak menghalang pada sah sembahyang. Tidak. Jadi maksud benda kotor ni benda kotor pada syarak. Di sisi syarak kata itu kotor. Pada syarak kata itu kotor. Maka itu menghalang daripada sembahyang, daripada sah sembahyang seperti darah. Seperti apa namanya air kencing contohnya. Seperti tahi dan seumpamanya. Itu adalah merupakan perkara-perkara yang merupakan najis. Najis. Maka kalau ada perkara tersebut, maka tidak sah sembahyang. Tidak sah sembahyang itu kalau tidak dikira rukhsah benda tadi. Tapi kalau katakanlah darah yang sedikit, nanti dia bagi tahu lah nanti depan. Darah yang sedikit, maka itu tidak, walaupun dia najis, tetapi tidak menghalang pada sah sembahyang. Diberi rukhsah. Diberi rukhsah. Kalau sekiranya darah itu sedikit saja. Ataupun benda yang tidak nampak dengan mata kasar, seperti air kencing yang air kencing yang kita kata apa, yang terpantul balik ni, yang terenjis itulah, maka terkena sedikit, maka tidak nampak. Tak nampak dengan mata kasar ni, tak boleh nampak. Maka dimaafkan, dimaaf. Itu najis yang dimaafkan. Dia kekal dengan najis, kekal namanya khabas, kekal namanya khabas. Kerana dia adalah ma yustaqdaru mustaqdarun, dia adalah benda kotor yang menghalang pada sembahyang, pada syarak dia dikira kotor. Dia sepatutnya menghalang sah sembahyang, tapi tidak orang panggil kali ini tidak menghalang daripada sah sembahyang, bahkan sah sembahyang kerana dia rukhsah, kerana syarak memberi rukhsah.
Itu makna la murakhis. La murakhis. Jadi benda kotor pada syarak. Itu dia. Jadi bila benda kotor tidak sah sembahyang. Kalau ada sekali dengan itu. Tetapi kalau benda itu dirukhsahkan, yakni diberi kelonggaran oleh syarak, maka sah sembahyang tadi. Walaupun sah sembahyang tadi, maka tidaklah menghalang daripada takrif itu. Tidaklah menghalang betulnya takrif yang kita bagi itu, iaitu benda yang benda kotor yang menghalang daripada sah sembahyang. Dan maksud menghalang daripada sah sembahyang kalau tidak ada rukhsah. Tapi kalau rukhsah ada kelonggaran yang diberikan, maka sah juga sembahyang. Dan benda itu kekal najis. Kekal juga benda itu dipanggil najis. Cuma najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Okey. Wala farqa fihi bainal mukhaffafi ka bauli sabiyyin lam yat'am ta'ima yat'am lam yat'am ghaira labanin. Maka tidak ada bezanya pada fil khabathilah fihi fil khabath, pada najis itu maknanya umum. Najis itu tak kira lah. Najis itu ada 3 jenis. Apa dia? Al-mukhaffaf yang diringankan, al-mutawassit yang yang pertengahan, wal muqallas yang yang kasar lah, kita kata yang ghalis, maknanya yang kasar, maknanya yang kasar lah, kita kata yang diberatkan. Itu kita panggil, biasanya terjemah dalam bahasa Melayu dipanggil najis ringan, najis pertengahan dan juga najis berat. Najis berat. Jadi dia sama macam dululah. Ada hadas al-asghar, ada hadas kecil. Tapi tidak dipanggil hadas apa? Mukhaffaf. Itu hadas al-hadatsu al-asgharu wal hadatsu al-mutawassit wal hadatsu al-akbaru. Itu dulu. Okey. Sekarang ni masalah benda najis dulu. Maka dipanggil dia ada apa nama ni, kategorinya al-mukhaffaf. Ada al-khabathu al-mukhaffaf ataupun an-najasu al-mukhaffaf. Najis yang ringan, yang diringankan. Al-mutawassit, najis yang pertengahan. Kemudian wan-najasu al-mughallas, itu yang dikerasi, yang dikerasi atau yang diberati, yang diberatkan. Jadi ringan, pertengahan dengan berat ni dari segi apa ni? Iaitu dari segi cara basuhnya. Itu maknanya cara menyucikannya. Maka najis yang ringan cara menyucikannya. Najis yang pertengahan, maka dia pertengahan dari segi menyucikannya. Kemudian najis yang diberati pada menyucikannya, iaitu dibasuh sampai dengan 7 kali air disertai dengan tanah. Disertai dengan air tanah. Itu dia. Itulah makna najis yang kecil, najis yang besar dan najis yang pertengahan. Bukan najis yang besar ni maknanya besar najis itu. Najis yang kecil tu maknanya dia kecil. Kalau kita kalau buang air besar yang kecil, maka itu najis kecil. Itu bukan begitu . Yang kecil besar itu dari segi apa tu? Itu dari segi apa? Dari segi cara menyucikannya. Dari segi cara menyucikannya. Itu maknanya. Okey. Dia disebut sini, maka tidak najis itu, maka semua panggil najis. Yang kecil, yang besar ataupun yang berat, semuanya najis. Wala farqa fihi, tak ada beza padanya bainal mukhaffaf. Mukhaffaf pun kalau sekiranya tidak tidak disucikan, tidak dibasuh, maka jadi tak sahlah sembahyang. Jadi dia beri beberapa contoh. Nanti di depan dia akan bincang banyak lagi pasal najis. Baik. Al-mukhaffaf ka bauli sabiyyin, seperti air kencing budak. Sabiyyin budak lelaki . Kalau perempuan sabiyatin. Ka bauli sabiyyin, seperti kencing budak lelaki. Jadi yang nak lelaki betul. Lam yat'am ghaira labanin, yang tidak dia itu makan selain daripada susu. Jadi dia tak makan yang lain, dia makan susu saja. Ini adalah syarat-syarat dia dalam tempoh 2 tahun. Yang pertama itu tempoh 2 tahun, umur 2 tahun. Kemudian makan itu dengan makan yang macam mana? Maknanya kalau makan benda lain tak boleh sampai mengenyangkan lah. Kalau tahnik tidak dikira lah. Tak dikira lah. Gitu.
makan yang mengenyangkan, makan yang mengenyangkan. Yang naknya lelaki. Yang 2 tahun, kemudian makanan yang mengenyangkan. Maka air kencing dia dikira sebagai najis yang kecil. Itu senang saja untuk basuhnya, itu dengan merenjis. Nanti ke depan ada kita yang berat. Wal mutawassit tu, mutawassit itu yang pertengahan, najis yang pertengahan. Ini kebanyakan najis pertengahan lah kebanyakan. Jadi ka sini. Jadi disebut ka ni seperti ka bauli sabiyin, seumpama. Jadi ka di situ seolah-olah ada lagi benda lain. Jadi kata para ulama di sini ka di situ lil istiqsa. Walaupun sebut seperti tapi maknanya mencakupi keseluruhan. Itu saja. Itu saja yang itu saja yang merupakan najis yang ringan. Wal mutawassit, dan yang yang pertengahan ni ka bauli. Ka di sini bukan li istiqsa tadi. Ini yang biasanya ka ni litamthil, untuk sebagai contoh. Sebagai contoh, maknanya ada banyak lagi bukan ini saja. Ka bauli ghairihi, seperti air kencing ghairihi, orang yang selain daripada bayi tadi. Itu balik pada sabiyin lam yat'am ghaira labani, lam yat'am ghaira labanin tadi selain daripada air kencing orang yang selain daripada bayi tadi, orang dewasa ataupun bayi perempuan ataupun benda-benda lain seperti binatang. Inilah mazhab kita, binatang seperti kuda ke harimau ke ataupun buaya ke atau apa, air kencing, maka dia adalah najis. Kabau li ghairihi min ghairi nahwil kalbi, bukan daripada seumpama, bukan ghairi itu bukan, selain daripada seumpama al-kalbi, air kencing anjing. Jadi air kencing anjing dia ikut tuan dia jugalah, maka dia adalah najis mughallaz, najis mughallaz najis mughallaz. Jadi najis mughallaz. Jadi air kencing yang lain, jadi lebih kurangnya air kencing adalah najis. Semua air kencing adalah najis, dan semuanya adalah najis mutawassit. Kecuali air kencing budak lelaki tadi, budak lelaki yang berumur 2 tahun, yang tidak minum selain daripada susu tadi. Dan yang kedua ialah selain daripada air kencing anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi. Wal mughallaz, mughallaz yang diberati itu, ada najis yang berat itu, ka bauli nahwil kalbi, seperti kencing, air kencing seumpama anjing. Demikian juga babi seumpama anjing dengan babi. Jadi dibagi ringan sikit tak sebut babi, sebut anjing sebut anjing. Fa innama ta'ayyana al-ma'u fi raf'i al-hadathi liqawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu, surah Al-Ma'idah ayat 6. Ada 2 ayat ni, tak silap saya lah. Falam tajidu ma'an, ni ayat surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Orang-orang yang beriman, bila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu. Ini rukun berkait dengan rukun wuduk. Maka basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuhlah tangan-tangan kamu sehingga ke siku, ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala kamu, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, basuhlah kaki kamu sehingga ke buku leher. Fa in kuntum junuban fatahharu, kalau sekiranya kamu itu dalam keadaan berhadas besar, maka mandilah, maka fatahhar.
In kuntum maridan aw ala safarin, kalau sekiranya kamu itu dalam keadaan sakit, dengan makna dengan sakit tidak boleh gunakan air. Aw ala safarin, ataupun kamu itu bermusafir, kamu nak semayang, idza qumtum ila salah, kalau kamu nak semayang kena basuh muka, ambil air semayang, ataupun kalau ada hadas besar kena mandi, gitu. Tapi kalau kamu sakit tak ada air, dua-dua tu kena perlu air. Nak basuh muka, nak basuh tangan, nak mandi tu semua dengan air. Tapi kalau sekiranya untuk maridun, kalau kamu sakit tak boleh guna air, nanti dia bertambah sakit lagi. Syarat-syarat dia lah. Maka kuntum maridun, kalau sakit, au ala safarin, ataupun kamu dalam musafir dan tak ada air, ala safarin au jaa ahadun minal ghaib, ataupun orang yang balik daripada selesai daripada orang yang selesai balik daripada tempat pembuang air, maknanya dia selesai membuang air, au lamastumun nisa, ataupun orang yang menyentuh perempuan, maknanya telah datang kepada dia sebab-sebab dia itu dalam keadaan musafir ataupun dia dalam keadaan sakit, kemudian dia itu pergi ke tandas, maknanya hadas lah, ataupun dia menyentuh perempuan, au lamastumun nisa, dia menyentuh perempuan. Dia menyentuh itu dibahas lah, mazhab Syafi'i kata sentuh ni lah, sentuh itu makna sentuh betul lah. Setengah kata lamastu, nama saya itu maknanya jima, bermakna jima. Jadi kalau kata famsahu, apa nama ni, in kuntum maridan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jadi orang yang balik daripada tandas itu menunjuk pada hadas yang kecil, ataupun apa nama aw lamastumun nisa dengan makna jima, itu menunjukkan hadas yang besar. Itu sebahagian para ulama memberi makna. Mazhab Syafi'i kata aw lamastumun nisa bermakna bagi sentuh betul lah, sentuh, sentuh itu yang mu'tad. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an, kamu pula tidak ada air. Jadi ini menunjukkan air itulah yang mesti. Falam ini kata ni falam tajidu ma'an, tapi kamu tidak ada air, itu menunjukkan air itulah yang dapat menghilangkan najis, dan juga menghilangkan hadas, menghilangkan hadas. Yang perlu ni ialah air. Kuntum junuban fattahharu, kalau kamu berjunub, maka hendaklah kamu mandi, itu mandi. Jadi mandi. Jadi menunjukkan mesti air. Falam tajidu ma'an fatayammamu, tapi bila dah kamu tak ada air, maka hendaklah kamu bertayammum. Jadi kalau boleh mula-mula, maknanya kalau najis dan hadas tadi boleh dihilangkan dengan tanah, boleh juga dihilangkan dengan tanah, maka tentulah daripada awal lagi, boleh pilih sama ada kita nak ambil sembahyang dengan tanah untuk bertayammum, menghilangkan hadas kecil, ataupun nak menghilangkan hadas besar dengan tanah. Tapi disuruh pada kita dengan air, dengan air. Itu asal. Pada tak ada air barulah falam tajidu ma fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayammum, fatayammamu sa'idan tayyiban, fatayammamu, dengan hendaklah kamu bertayammum dengan tanah yang suci. Wamsahu bi wujuhikum, wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min, wamsahu bi wujuhikum, itu tengah ayat ni, wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu bikumul yusra. Itu sambung ayat ni, panjang ayat ni, surah Al-Maidah. Yang nak di sini falam tajidu ma'an fatayammam. Tayammamu tu fa'il amar, wal amru lil wujub. Ni kaedah usul fiqh, wal amru bila ada perintah itu sama ada fa'il amar, salah satu daripada ni, itu perintah lah tu. Datang dengan lamul amri, itu perintah. Jadi ini pun perintah lah ni, perintah. Fatayammamu, maka hendaklah kamu bertayammum. Maka bertayammumlah dalam bahasa Melayu kita, dan bertayammum, maka bertayammumlah, itu maknanya suruh, perintah. Wal amru lil wujub,
Bila ada suruhan dalam Quran, makna asalnya adalah wajib, ya. Kecuali ada dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa dia bukan wajib. Itu perbincangan dalam usul fiqh. Jadi asalnya wajib. Al-amru lil wujub. Falau rafa'a ghairul ma'. Kalaulah sekiranya selain daripada air juga boleh mengangkat hadas dan najis, lama wajabat tayammum inda faqdihi, maka tidaklah wajib bertayamum ketika ketiadaan air tadi. Jadi nak ceritanya apa? Ceritanya falam tajidu ma'an. Jadi nak ceritanya ialah tayamum itu ganti saja. Tayamum itu ganti daripada air. Maknanya asalnya mesti air. Kalau sekiranya yang selain daripada air boleh juga mengangkat hadas, maka tidaklah diwajibkan tayamum. Maka tentulah Allah Ta'ala suruh basuh dengan benda lain. Tak boleh basuh dengan air, okey, boleh guna benda lain. Tapi tak, kalau tak ada air, tayamum. Itu menunjukkan air itu satu kemestian. Penggunaan air adalah satu kemestian di situ. Inda faqdihi, bila tak ada dia. Jadi yang selain daripada air itu apa? Contohnya macam susu gitu. Ataupun tayamum lah, ada apa nama mengambil semai dengan minyak, ataupun daripada perahan buah-buahan. Jadi dalam mazhab itu maknanya dalam mazhab kita ialah dengan air lah. Ini maknanya dengan air. Inda faqdihi. Jadi berdasar pada dalil ni lah, falam tajidu ma'an fatayammam. Jadi wajib bertayamum itu bila? Bila tidak ada air. Yang nak tu air. Air itu satu prasyarat. Mesti air. Jadi air tak ada, maka baru bertayamum. Tak boleh guna benda lain. Tak boleh. Mesti pergi pada tayamum. Wa naqala Ibnul Munzir, dan kata Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah ta'ala, wa ghairuhu, dan selain daripada Ibn Munzir yang menakalkan ijma' ni lah, ada beberapa ulama ala ishtiratihi fil hadathi wa fi izalatil khabathi, bahawa dengan mensyaratkannya, yakni mensyaratkan menggunakan air itu fil hadathi, ishtiratihi fil hadathi, di dalam maknanya di dalam izalatil hadathi, yani fil hadathi, yani fil hadas, di dalam hadas. Macam tak kena ayat fi izalatil hadathi lah maknanya, kita takdir sendiri lah, takdir ni maknanya di dalam menghilangkan hadas, atau fi raf'il hadathi, maknanya wa fi raf'il hadathi wa fi izalatil khabath, dan juga di dalam menghilangkan najis. Dia kata ijma', kata ijma' berlaku, ijma' di kalangan para ulama kalau nak menghilangkan najis dan juga menghilangkan hadas tadi, maka mestilah dengan air. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari as-sahihain, di dalam khabar as-sahihain. Khabar di sini makna hadis, dalam hadis as-sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Hina bala al-a'rabi fil masjid, ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Jadi ini panjanglah kisah ni, hadis yang banyak manfaat dia. Kalau kita baca hadis hukum, ini banyak pembahasan para ulama di sini. Al-A'rabi, masyhurnya ialah orang Arab Badui daripada Yaman. Arab Badui daripada Yaman. Tapi di sini pun ada khilaf di kalangan para ulama. Tak apalah, kita ambil daripada orang Arab Badui, orang Arab Badui. Disebut oleh Imam Ibn Hajar, ada disebutkan nama dia. Ibnu Husain apa nama? Adalah sebut nama dia. Kemudian ada juga orang lain kata bukan yang Yaman tapi At-Tamimi. Tapi kata sebahagian At-Tamimi itu bukan yang dikehendaki di sini, ialah orang daripada Yaman ni. Badui daripada Yaman. Wallahu alam. Kata Ibn Hajar wallahu alam. Dia kata wallahu alam. Wallahu tidak Allah alam, wallahu ya'lamu, gitulah. Dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui, wallahu ya'lamu haqiqatahu, gitu juga. Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui siapakah yang maksudkan dengan al-A'rabin, Hindu al-Khuwaisi. Kata Nabi SAW, subbu alaihi dhanuban min ma'in,
kamu subuh curahkanlah curahkanlah ke atas ni, yakni ke atas air kencing tadi, zanuban mimma'in, satu cebok, satu timba mimma'in, daripada air. Wadzanubu ad-dalwu al-mumtali'atu ma'an. Okay. Jadi az-zunub, kalau az-zunub itu dosa, itu dosa. Jamak pada dambun, ini bukan zanub baris atas. Zanub tu makna timba. Ad-dalwu bermakna az-zanub. Az-zanub bermakna ad-dalwu al-mumtali'ah. Iaitu air nama ni timba yang penuh. Ma'an dengan air. Timba yang penuh dengan air. Setimba penuh. Jadi ad-dalwu dengan az-zanub. Gitu. Maknanya samalah, cuma beza apa? Beza dia kata ad-dalwu itu, ad-dalwu boleh jadi penuh tak penuh. Az-zanub maknanya timba yang penuh dengan air. Jamak pada zanub ni tak ingat. Kita tengok kamus lah. Kita tengok kamus. Az-zanub. Itu mufrad. Jamak dia tak ingat lah. Tengok balik dalam kamus. Apakah az-zanub? Zanub apa jamak? Jarang kita pakai. Kalau baca zunub, itu maknanya dosa-dosa. Bukan. Okay. Jadi ada hadis, ada ayat Quran dan juga ada hadis Nabi menceritakan tentang membasuh itu dengan air. Dan kata Ibn Munzir, itu adalah merupakan ijma'. Tapi kata para ulama, ijma' itu ialah yang disebut oleh Ibn Munzir itu adalah ijma' apa? Ijma' ulama mazhab saja, mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi, maka dia mengharuskan membasuh najis dengan menggunakan selain daripada air, seperti perahan buah-buahan. Tapi tidak boleh daripada susu, dia pun tak boleh juga. Susu apa nama ni dengan madu tak boleh. Tapi dia mesti ada benda sesuatu yang kita boleh perah dan dia apa nama ni boleh mengeluarkan air lah. Itu. Jadi kalau minyak pun dia tak boleh. Jadi dia bolehnya apa nama ni macam apa nama ni kita panggil cuka, tu pun boleh juga dengan mazhab Hanafi. Mazhab kita tak boleh. Dia mesti membasuh najis pun mesti dengan air yang mutlak. Gitu. Tapi dari segi hadas sepakat. Dari segi menghilangkan hadas hanya boleh dihilangkan, boleh diangkat dengan air saja. Dengan air saja. Jadi sampai di sini dulu untuk pada kali ini. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.